baik. Tak, bukan tutup FB lah. Saya punya FB tu. You tak apa. Oh, okay. Cuma handphone you kena, kalau you boleh on handphone. Tapi silent. Dia dengung Dia double suara kita. Oh, patut lah. Okay. Betulkan lampu je. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam. Terima kasih pada sahabat kita, Cik Ahmad Kamil pun telah bersedia. InsyaAllah kalau kesempatan seorang lagi sahabat kita pun akan join juga. Jadi saya masih menanti. Tolonglah siapa yang dapat masuk ni, tolong bagi sikit keterangan sama ada suara dengar dengan jelas, gambar okey dan sebagainya. InsyaAllah hari ini kita bercakap bertajuk coaching. InsyaAllah coaching boleh meningkatkan, boleh mempertingkatkan kualiti kompetensi seseorang. So jadi kita menjurus kompetensi dalam bidang masing-masing. Mungkin dalam bidang perniagaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang engineering dan berbagai-bagai bidang. Alright. So kita akan cakap keseluruhannya berhubung dengan kompetensi. Dan yang kedua kita akan cakap macam mana coaching punya teknik membantu kompetensi seorang. Benda ni memang real, bukan sekadar kita cerita mencerita saja, tetapi dia ada teknik-teknik dan memang dia pun ada proven track yang mana boleh meningkatkan kompetensi. Kompetensi itu sebenarnya dia hasil daripada beberapa aktiviti, bukan kompetensi straight boleh meningkatkan. Dia ada beberapa sesuatu yang perlu kita lakukan sebelum kompetensi itu meningkat. Jadi saya ingat mungkin seorang sahabat-sahabat kita yang masuk, tolong tulis sikit di wall tu sama ada cuaca elok, line clear or not. Saya masih bercakap di sini dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar tengok suara saya. Saya takut mungkin macam dulu saya silent, nobody inform me, my line is silent. So I'll be talking all alone lah, semua berdiam diri. So saya minta tolongan pada sahabat yang ada di depan saya ni, siapa saja yang ada, tolong share some information sekiranya tuan-tuan boleh nyatakan tempat tuan-tuan boleh dengar dengan jelas atau tidak. Jadi bersama-sama saya ini adalah Cik Kamil, former financial person, expert in financial. Kita akan bincang dengan dia. Dan kita ingat seorang lagi sahabat kita pun saya akan masukkan, iaitu Cik Samsul. Cik Samsul dia adalah seorang bekas engineering background, bekas pensyarah dan juga seorang usahawan dan konsultan. Jadi saya akan terang tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita menyebut kompetensi, apa ni maksudkan kompetensi? Bukan sekadar bagi banyak maklumat kepada usahawan ataupun kepada kita yang kita nak tingkatkan kompetensi dia dengan maklumat. That is giving the information, not necessarily will improve, akan meningkatkan dia punya kompetensi. Bagi juga businessman. Apa kita bagi, by giving them information doesn't mean that dia punya kompetensi secara automatik akan meningkat. Jadi secara tak langsung kompetensi itu dengan sendirinya dia tak boleh meningkat. Yang kita melihat dengan kompetensi itu maksudnya information, berbagai-bagai information. Itu adalah maklumat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi keberkesanan dari segi kompetensi dia meningkat belum pasti. Walaupun maklumat itu penting, tapi dia bukan the sole elemen yang meningkat kompetensi. Jadi mengikut apa yang kita fahamkan di sini, kompetensi seseorang itu dia terletak kepada 2-3 benda. Satu daripada dia punya sendiri, diri orang tu sendiri. That's where we are coming in. So first we have to address to the person punya kemampuan, to the person punya capability. Jadi cara dia bercakap, satu, cara dia punya berfikir, cara dia punya perasaan dan sebagainya. Tapi kita tengok the person in persona, in total dia punya person. Bukan kita main agak-agak saja. Sebab Tuhan kata aku jadi manusia sebaik-baik kejadian. Tentu ada kebaikannya. Dan yang kedua, kita tahu
kadang-kadang tak semestinya kalau kita tahu kompetensi kita boleh meningkat. Jadi apakah menyebabkan perubahan kompetensi? Itu peringkat yang kedua. Dia akan berlaku perubahan kompetensi apabila dua elemen yang ada pada diri kita itu sama ada salah satunya meningkat ataupun salah satunya put in balance, iaitu cara dia berfikir, yang ni kita panggil cognitive development. Dan satu lagi cara dia memberi makna, kan, itu kita katakan social emotional. Jadi combination of the two element of our own self that determine the competency. Jadi kalau kita bagi training just sekadar kita bagi informasi itu, ya kata saya dah tahu lah, tapi doesn't make any difference. Itu training is okay, good, but dia ada second layer. Kalau Kirkpatrick-nya training, dia dah sampai tingkat 3 atau 4, yang mana perubahan, itu ada change of behavior. Yang ni yang kita cakap kompetensi ini. Sebab tu bagaimana coaching melaksanakannya, kita akan bincang nanti. Selepas berlaku perubahan, sama ada dari making kita berubah dan juga cara kita berfikir. Kalau dulu kita contextual, kita cerita dulu yang lepas. Itu very good if you quote that one. Tapi do you address dulu dengan future, current and future direction we are heading? Maka di situlah letaknya peningkatan kompetensi. Yang ini kita akan bincang. Dan bila ada berlaku perubahan, cara kita memberi makna sesuatu, dikombinkan dengan kemampuan kita melaksanakan menggunakan pemikiran, sama ada kita ada pengalaman dalam membuat sesuatu, skill dicampurkan dengan emosional kita, kematangan dan sebagainya, maka insya-Allah akan berlaku lonjakan paradigma ataupun berubah seseorang itu daripada segi dia memberi makna sesuatu. Okey, ini general. Sebab tu saat lagi kita akan discuss. Sekarang ni kita dah ada 2 orang tetamu kita. Cik Razak tak boleh masuk. Okey, dia sibuk. Jadi saya akan bersama seorang lagi, iaitu kalau tadi Cik Ahmad Kamil pun dah ada, dan bersama saya juga ya Cik Syamsul Adlan. Dia orang akan bincang sesuatu. Mungkin Cik Adlan, Cik Syamsul akan melihat daripada sudut dia punya fokus dia, daripada yang dominant of the area yang dia fokus, dan begitu juga kepada Cik Ahmad Kamil. Jadi itulah keseluruhan overview, sebab dalam masa 45 minit yang kita cakap ni, itu tumpuan kita. Mengapa yang kita nak cakapkan peningkatan kompetensi? Kompetensi bukannya maklumat sahaja, tuan-tuan dan puan. Sebab tu berlaku bila too much information lagi, dia jadi information explosion. Jadi terlampau banyak maklumat, difficult to make decision. Tapi perubahan tidak ada. Kita cakap kita nak berubah, tapi tetap kita di tapak yang lama. The same square. Okey. Buat pertama kali, saya ingat tetamu kita 2 orang dah ada dah. Saya jemput yang sampai awal tadi, Cik Ahmad Kamil ni. Lagi Cik Ahmad Kamil minta perkenal diri Cik Kamil sikit, macam mana Cik Ahmad Kamil mencebur diri dalam bidang coaching dan sebagainya. Dan apa pula pendapat Cik Kamil dan sebagainya. So first round, let's you introduce yourself first. Alright, sebab tu kita jemput Cik Syamsul pula. Sila Cik Ahmad Kamil. Okay, terima kasih Coach Dr. Syakir. Ya, terima kasih. Kawan saya Cik Syamsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak perkenalkan diri saya ringkaskan banyaklah. Pengalaman kerja di bank 17 tahun, dalam securities market 4 tahun, dan selepas itu semuanya dalam bidang pengurusan keuangan. Akhir sekali tahun 2014 saya buat keputusan cukuplah saya nak bekerja, saya nak give back something to society melalui latihan. So saya pergilah banyak kursus latihan itu, latihan ini, HRDF dan sebagainya. Namun saya dapat macam ada satu kekosongan. Adakah ini saja latihan macam kita pergi belajar aja. Belajar macam mana nak buat marketing, belajar macam mana nak buat sales, belajar macam mana perkara-perkara yang berkaitan dengan bisnes. Rasa dia macam belajar juga. Information. Dapat information dah. Belajar what is SWOT analysis lah, 5S marketing lah, all those things kita belajar lah. So dalam pencarian saya niat saya mencari. Semoga Allah dorongkan saya dalam pencarian saya terjumpa. Indirect terlalu perkenalan seorang rakan kepada Dr. Syakir. Di situlah saya mula kenal Dr. Syakir dan seterusnya memahami, belajar apa itu developmental coaching dan sebagainya. Dan memang saya rasa itulah aspek yang kosong. Aspek nilai pembangunan seorang insan tu dari segi dalaman dia. Yang saya belajar social, emotional dan kognitif. Tadi doktor pun ada cakap. So di situlah garis panduan dia saya gunakan untuk benda-benda yang seterusnya saya lakukan. Memandangkan COVID dan sebagainya, training saya pun banyak. Dah stop dah sebenarnya training tu. So saya buat reverse engineering.
Saya masuk satu MLM dan ahli saya train tanpa bayaran. Maksudnya kalau ahli tu saya train, boleh berjaya insya-Allah, saya sebagai upline saya akan dapat. Itulah payment dia kepada saya. So it's a win-win situation. Bukan saya pergi training, saya dapat payment, lepas tu peserta tu berjaya atau tidak saya tak tahu. Tapi kalau downline saya tahu downline saya boleh berjaya sebab saya anak bimbing dia di bawah saya. Betul kata kompetensi tadi. Dalam ramai-ramai pun ada yang boleh jadi buat ejen network marketing ni. Ada yang tak boleh. So saya dari pengalaman developmental coaching ni, saya faham lah kat mana benda tu boleh berlaku, kenapa. Dia rasa dia boleh buat. Kita bagi training yang di luar tu diikuti. Tapi sebenarnya yang dalaman tu, yang mengawal, yang memacu dia ke arah kejayaan tu lemah. So sedikit sebanyak saya boleh gunakan prinsip-prinsip dalam development coaching, especially dalam social emotional tu. Dia jati diri dia tak kuat, kejap dia nak buat, kejap dia tak nak buat, kejap dia yakin, kejap tak yakin. So di situlah saya bersyukur dapat menggunakan pendekatan development coaching. InsyaAllah di dalam rangkaian saya yang perlu saya bangunkan demi untuk pembangunan usahawan. Sekarang usahawan banyak isu dia, kerja kurang, kena potong gaji, buang kerja dan sebagainya. Jadi saya rasa saya dan rakan-rakan yang dalam network marketing berperanan bantu mereka supaya mendapat kehidupan yang sewajarnya. So kompetensi itu macam saya pernah ikuti MIMOS punya kursus kompetensi, diajar, lepas tu ada exam, lepas tu praktikal. Ditinggalkan kita dengan komputer, dicabut semua wire, dicabut semua software, install. Jadi pada masa itu saya rasa kompetensi macam ni ke? Supaya juga orang yang kompeten dalam pendawaian elektrik kata dia. Dia tahu ada grade 1, grade 2, ada benda dia boleh buat, tak boleh buat. Tapi itu dari segi pengalaman, skill, pengetahuan dalam pekerjaan. Tak ada kaitan langsung dengan pembangunan dalaman tu, insan tu sendiri. Individu tu sendiri, tak ada. So itulah pengalaman saya penggunaan developmental coaching dalam perkara yang saya buat sekarang. Alhamdulillah, terima kasih Cik Kamil. Satu penerangan yang begitu jelas bagaimana bermulanya langkah pertama menuju kepada 1000 langkah yang akan datang. Satu penceritaan yang penuh dengan maklumat yang terperincikan sampai ke peringkat itu perubahan tuan-tuan. Daripada memahami sesuatu kebiasaan kepada sesuatu yang bukan luar biasa tapi keperluan. Apa yang maksudnya kompetensi? Terima kasih kepada Cik Kamil for your first sharing. Sekarang kita ada juga dengan Cik Samsul. Mungkin tuan-tuan dah kenal dia. Tetapi untuk sebab ini kita cakap bagaimana coaching boleh membantu meningkatkan kualiti kompetensi seseorang. Jadi kita melihat dulu penyampaian pertama, pengenalan daripada Saudara Samsul. Sila Saudara Samsul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master Coach dan juga rakan seperjuangan kan, Coach Makmil. Okey, bagaimana coaching ni membantu meningkatkan kompetensi seseorang? Macam apa Coach kami sebut tadi, kompetensi yang dipelajari di alam pekerjaan kan, itu adalah kompetensi yang maknanya datang daripada luaran. Kompetensi yang diajarkan tu ialah kompetensi untuk organisasi kan, tapi bukan kompetensi untuk diri. Tu yang nak bezakan ni kan. Jadi coaching ni ialah dia kompetensi untuk diri tu sendiri. Sebab diri tu sendiri dia ada socio emotional dengan kognitif. Jadi sekiranya hanya dengan latihan khusus daripada organisasi, ya sudah tentu ia boleh meningkatkan kompetensi daripada sudut ilmu untuk maju dalam organisasi. Namun begitu untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai diri individu, ia perlu melalui sesi coaching. Secara spesifiknya interdevelopmental. Diri manusia ni ada dua sudut, dua dimensi, iaitu socio emotional dengan kognitif. Daripada situlah akan lahirkan seseorang individu tu dia akan melalui satu fasa dipanggil self realization. Dia akan tahu, oh aku begini rupanya aku ni tak adalah bodoh sangat. Aku ni adalah teruk sangat aku ni kan. Sebab dia punya melalui sesi coaching tu yang dikatakan pure coaching tu.
Dia tak ada campur aduk dengan mentoring, consulting, tak. Ini memang pure coaching, sebab coaching ni daripada dalam diri individu tu. Baru dia nampak diri untuk berkembang, meningkat. Begitulah. Okey, terima kasih Cik Samsul. Tuan-tuan dan puan telah mendengar sikit latar belakang. Sebelum saya sambung balik, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Ahmad Tarmizi Ismail dan juga Cik Abdul Rahman daripada Ipoh. So Cik Abdul Rahman dengan Cik Ahmad Tarmizi tolong tulis sikit sama ada lines clear ke atau tidak, macam mana suara jelas dan sebagainya, tolong bagi sikit maklumat kepada saya. Saya tahu bahawa yang datang ni Cik Rahman ni, Cik Rahman Syafi'i ni dia seorang usahawan dan juga seorang orang bahagian teknikal dalam pergelangan. Cik Ahmad Tarmizi pun saya ingat mungkin dalam bidang usahawan juga kan, saya belum pasti. Jadi saya ucapkan selamat datang. Saya minta lah dengan Cik Ahmad Tarmizi dan Cik Rahman Syafi'i tolong share sebab saya terpaksa hantar message kepada kawan tanya buat dah lagi. Jadi kalau saya buat ni saya tak nak cakap. Jadi saya minta tuan-tuan tolong share. The more you share, the more I can focus to what I'm going to talk. Because dia minta dia hantar message macam mana dan sebagainya. Because dia orang tak pernah pakai sudut yang saya cakap ni kan. So, okey, terima kasih Cik Rahman Syafi'i daripada Ipoh. Kita line clear. Terima kasih information yang terbaik. Saya harap kita punya panel dua orang pun line clear Cik Kamil dengan Cik Samsul clear kan? Alhamdulillah. Setakat ni clear. Okey, kita pergi peringkat yang kedua. Alright. Bagaimana yang seperti mana saya terangkan kompetensi ini, dia bukan pergi kursus demi kursus saja meningkat. Tak semestinya. Dia mesti bermula dari dalam kita. Alright. Kalau kita melihat sesuatu dengan makna yang kita guna pakai 10 tahun yang lalu, dengan makna benda yang sama, makna dah berbeza, maka kita mungkin tak boleh nak berkembang ke hadapan. So di situ perlunya seseorang tu dia kena fahami diri dia, kemampuan dia memahami sesuatu, maka di situ dia kadang-kadang dia memerlukan coaching. Alright. Coaching dengan kata kita mendengar apa yang disampaikan seorang-seorang tu mengikut makna dan kemampuan yang dia boleh takrifkan kebiasaan dia. Jadi sedangkan coaching daripada apa yang disampaikan, coach akan mendengar pendengaran, memberi sesuatu dalam bentuk soalan dan sebagainya yang menggambarkan kepada seseorang tu boleh melihat sesuatu daripada sudut yang berbeza. Bila melihat satu dari sudut berbeza, maka input, cara dia memberi makna, maklumat yang terima pun akan berubah. Kenapa? Because kalau dulu yang dia fikir itu dengan sekarang dia fikir itu belum tentu sama lagi. Sebab tu decision making yang become very very fast, cukup cepat, dan perubahan memang pantas. Sebab tu dia kata perubahan tidak pernah berhenti. Dia berubah setiap detik dan semasa. Begitu juga kompetensi. Jadi saya balik dulu kepada Cik Samsul. Alright. Bagaimana Cik Samsul telah mengetahui seperti yang kita terang apa itu kompetensi dengan apa dulu dengan sekarang. Bagaimana yang Cik Samsul nampak bahawa ini dia katakan kompetensi memang betul boleh meningkatkan kualiti kompetensi seseorang. Dari pandangan Cik Samsul dulu, lepas tu kita ikuti dengan Cik Ahmad Kamil. Sila Cik Samsul. Okey, ini apa yang saya alami sendiri. Ya. Bila sebut kompetensi itu, yang saya faham sebelum ni ialah latihan khusus lah. Macam yang saya sebut tadi lah. Latihan khusus dalam pekerjaan, of course tu memang perlulah kan untuk meningkatkan performance tu dalam pekerjaan. Ya. Rupa-rupanya ramai orang yang perform ni rupanya dia rasa something missing. Macam Coach Ahmad Kamil sebut, rasa something missing tu. Tapi tak tahu missing kat mana. Kan? Jadi masa dia dengan melalui coaching ni, yang masa saya jumpa dengan master coach, yang saya di coach pada waktu itu, apa yang saya alami ialah saya lebih firm dalam buat keputusan tu dan lebih yakin pada apa yang saya buat, dan apa yang menyeronokkan, saya develop team yang mana mereka boleh bergerak ke hadapan tanpa appraisal. Kan, melalui coaching tanpa appraisal. Dan macam Cik Ahmad Kamil sebut tadi, menggunakan knowledge coaching tu dalam membina team. Kan. Jadi setiap satu orang saya buat sesi coaching tu, dan baik saya sendiri dan diri yang di coach sendiri pun dia dapat melihat kesedaran diri, potensi diri masing-masing. Sebelum coaching,
masa tu sebelum coaching saya ada prejudge lah. Biasa kita manusia biasa ni kita suka prejudge. Kata oh dia ni okey. Dia ni tak okey. Dia ni okey. Kan? Bila kita saya buat sesi coaching tu, barulah rasa oh rupanya apa yang disangkakan dari luar tu, setelah melalui sesi coaching, bila dah keluar dari mulut, then baru tu oh silap sebelum ni. Itu yang penting sesi coaching ni. Kan? Dia melalui apa yang keluar daripada mulut coach tu. Itu yang penting. Dan telah terbukti ia mengesahkan. Sehingga sekarang boleh nampak perbezaan yang masih meneruskan apa yang saya telah bangunkan sebelum ni kan. Yang meninggalkan. Begitu. Kan? Itu yang saya alamilah. Dan juga pengalaman saya membawa ilmu coaching ni dalam membina usahawan juga. Sama juga. Maksudnya coaching ni juga melatih minda ni supaya buang prejudgment. Prejudge is the failure. Kan? Prejudge is a failure. Kan? Buang sangka buruk tu. Buang sangka buruk. Bila kita coach, kita open. Bersih. Ya. Macam tu lah. Alhamdulillah. Itu satu penceritaan, satu naratif yang disampaikan. Of course dah, Cik Samsul background seorang engineer, jadi pensyarah. Dan sekarang dia usahawan dan juga seorang konsultan dan sebagainya, dan dia juga seorang coach. Alhamdulillah. Mari kita dengar pula apa kata seorang dulu formerly financial controller. Most of these people are logical thinker. Semuanya pakai logik ni. Bukan senang nak terima sesuatu. Tapi bagaimana dia berubah? Kalau tadi kita dengar Cik Samsul sedemikian, mari kita dengar pula macam mana Cik Ahmad Kamil, seorang yang financial controller tuan-tuan. Financial controller itu lah orang jaga duit ni, dia punya bin counter ni, dia pihak lain. Sila Cik Ahmad Kamil share sikit dan bawa kepada bagaimana peningkatan kompetensi yang you dapat ceritakan sikit. Sila. Okay, terima kasih Dr. Syakir. Terima kasih. Betul, masa mula-mula jumpa Dr. Syakir cakap pun, kerja apa financial controller dan sebagainya. You're a logical thinker. Saya cakap je, dalam hati saya memanglah kalau fikir tak logik macam mana. 1 + 1 mestilah 2. Accountant kan, 10 sen tak balance pun cari mana 10 sen tu, ataupun kalau duit poket sendiri masuk, balancekan balik account tu. Very logical. 1 + 1 equals to 2. Sebenarnya bila saya dah belajar coaching, 1 + 1 can equal to anything. Yes. Anything. Dia bukan deal dengan manusia ni, dia bukan specific science. A bit of science and a bit of arts. That's why 1 + 1 can equal to anything. You decide. Depend on the situation and whatever. So di situ bila saya masa jadi financial controller, bos kan, macam Cik Samsul cakap lah, judgemental sajalah. Bila orang sloppy work not up to the standard, kita duk salahkan dia ni. Kita tanya, you graduate juga account, kenapa tak gerti-gerti ke buat account? So it's one way traffic. Boss, employee relationship. Tak ada we. It's only I. I'm your boss, you dengar cakap I. Tak suka, you berhenti kerja. Straight. Logical thinker. Kan? Ya. So minus one lah, you kena keluar lah. So bila saya dah belajar dalam coaching, learning the very basic of social emotional, baru saya tahu, kita kena ada we. A we space tu. Because saya dalam company, bukan company saya, dalam company menjalankan tugas, tak ada we. Cuma I as a boss, bekerja as you. So akan berlaku friction, akan berlaku konflik. Sebab kita tak mendekati dengan we tadi. So bila tak ada we, tak ada team. Bila tak ada team, organisation cannot perform. So itu pengalaman saya masa dah bekerja lah sebagainya. So, bila saya buat network marketing, super juga. Saya apply the same thing. Saya dengan mereka sama. You can call me my team leader, you can call me everything, but we are as a team. Yeah. Kejayaan saya bergantung pada kejayaan you dan line kita. So kita kena work together. So bila dua-dua tu, a leader dengan orang bawah tu work as a team, dia jadi satu, unison of one party, one entity only. That is we. Yeah. Dengan we tu kita boleh bergerak jauh. Sebab kata pepatah lah, ada proverb Mak Saleh kata dia, you want to walk fast, you walk alone. You want to walk far, we walk together. Itu konsep yang saya pegang dalam pembelajaran saya dan amalan saya sebagai seorang coach di dalam kerja-kerja yang saya sedang lakukan. Itu saja sharing saya, Doktor. Alhamdulillah.
Sekarang ni tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana yang dia lalui. Jalan mana yang mereka memilih. Tuan-tuan melihat. Sekarang ni saya nampak komen yang dibeli seorang usahawan dan juga seorang technical person daripada Ipoh Perak. Cik Abdul Rahman Syafiee, together everyone achieve more. Wah, hebat. Itu kata team, right? TEAM, right? Cik Ahmad Kamil, Cik Ahmad Kamil dah menyentuh sesuatu yang menimbulkan perasaan sahabat kita Cik Abdul Rahman. So Cik Rahman, anybody inside dalam kita punya peserta, please comment. Thank you for your comment. Ini menunjuk kata memang sesuatu yang mungkin terbit daripada minda kita, sesuatu yang zahir menunjukkan bahawa kompetensi itu bukan sekadar dapat information saja. Jadi kalau boleh saya minta lah sikit Cik Rahman, kalau boleh you can write anything or you can do some sharing because I think you understand so coaching because you seorang usahawan. Bagaimana dia ada team, bagaimana dia menggerakkan team dia. Dan saya dapati sini you dah share kepada you punya group, you punya bahagian safety. Oh, very good. If safety people boleh dengar, this is good, okay? Safety Officer Corporation Group, because this competency, especially safety people, dia pernah update dia punya knowledge, skill dan sebagainya because dia melibatkan keselamatan everybody, keselamatan diri dan sebagainya. Bila kita kompetensi, tahap mana kita ada sekarang dan tahap mana kita nak pergi. So saya bagi peringkat kedua, bagaimana kita tahu kompetensi kita itu berkembang? Macam mana kita tahu there is an increment, there is an advancement in kita punya quality kompetensi? Itu soalan yang selalu terfikir-fikir di kepala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, yang kata coaching ni sebelum kita nak coach seseorang tu, kita akan kena pasti sekurang-kurangnya at what stage dia punya kompetensi, at what stage dia punya operating system, at what stage dia punya operating capability. Because seseorang tu tertakluk 3C, right? Satu capability, diri dia. Capability pertama dia tadi diri dia ialah cara dia memberi makna, cara dia berfikir dan sebagainya, cara dia bercakap. Makna yang kedua pula bagi diri yang kita capability, bagaimana dia menggunakan pemikiran, logical thinking dan sebagainya. Maka cantuman kedua-dua, social emotional dan perasaan dia dan juga pemikiran menyebabkan dia menilai buat sesuatu mengikut kemampuan dia ada. Jadi kita kena tahu dulu tahap mana dia punya social emotional, tahap mana dia punya kognitif. Terlalu tinggi teknikal, tapi saya bagi contoh. Kita kena tahu dia ada mana nak pergi ke mana. Simpelnya kalau dia ada KPI. KPI ni sebenarnya hasil daripada perjuangan 3C tadi. Capability, giving meaning, memberi makna, dan dia punya orang kata meaning making dan juga dia punya cognitive. Yang kedua, C yang kedua, apabila benda ni dia ada dilalui di dalam capacity, di dalam bidang. Kalau dia bidang security, kalau dia bidang perniagaan, kalau dia bidang dalam pensyarahan, dia dalam keusahawanan. Bidang-bidang tu merupakan capacity. Capacity ni InsyaAllah dia boleh atasi sekiranya dia punya capability melebihi daripada dia punya capacity. Apa yang kita dapat sekarang ni, dia bagi banyak capacity tapi capability dia tak berkembang, kecil saja. Bayangkanlah tuan-tuan. Macam mana dia nak berkembang? Maka sebab tu coaching yang kita buat ni lahir pada diri sini. Self-discovery sesuatu. Ya Allah, yang ni patut saya buat dan sebagainya. Baru lepas dia ada capacity, baru dia kita katakan zahir terkeluarnya satu ciri-ciri yang kita katakan kompetensi. Selepas kita course, kompetensi dia bukan lagi di tahap lama, bukan lagi di takok lama, tapi takok yang berbeza. Dia melihat sesuatu akan menjadi sejarah pada dia. Maka di sinilah orang kata berlakunya peningkatan kompetensi, berlakunya peningkatan kualiti kompetensi dia. Ya tuan-tuan, setakat ni dulu saya sentuh. It's quite heavy but interesting. Saya masih lagi tengok feedback kalau ada Cik Rahman, daripada daripada AD Arif. Ini technical technical dan course ni. Sila tolong beri komen termasuk Cik Tarmizi. Apakah sesuatu yang saya sebut tadi menyentuh sesuatu yang anda ingin nyatakan. Itu daripada sudut tu. Okey, now saya balik pada Cik Ahmad Kamil. Okey. Sorry Cik Samsul. Apa yang saya terang tadi Cik Samsul, iaitu antara 3C tadi, capability, dan capability itu ada dua. Satu kita punya perasaan, kita punya meaning making, dan juga the way we give meaning, dan juga bagaimana kita menggunakan pemikiran pakai logic, mathematical, calculation dan sebagainya. Yang itu sebenarnya secondary. All itu tertakluk pada diri kita, right? Social emotional. Maka situ dia terletaknya resilient. Nanti saya akan cakap tajuk resilient. Saya baru order buku daripada US, harga RM300. The latest, panas-panas lagi akan sampai.
Dan insyaAllah saya akan share dengan tuan-tuan yang berminat. Jadi saya minta Cik Samsul, cuba Cik Samsul cerita hasil penceritaan yang saya cerita tadi. Cik Samsul bawa daripada pengalaman Cik Samsul lalui, mungkin daripada sudut sebelum di kos, belum mengetahui apa dia kompetensi, sebelum tahu apa dia cognitive development dan capacity. Sila layari cerita tuan, Cik Samsul. Mudah-mudahan kita semua dapat tiba. Sila. Lepas tu diikuti dengan Cik Ahmad Kamil. Alright, ni pengalaman saya dalam organisasi lah. Ya. Benda ni sangat memberi, dalam keadaan saya tak perasan sebenarnya. Capability ni, meaning making dengan sense making ni, terutamanya meaning making lah, social emotional. Ia sangat memberi kekuatan dalam determination dengan resilience macam Master Coach sebut tadi. Masa saya di organisasi, saya sebagai seorang yang pekerja yang biasa saja, biasa-biasa je. Kan? Tetapi saya ada satu kemahuan yang sangat kuat lah, kemahuan untuk melihat perubahan daripada sudut core kompetensi ataupun structure dalam organisasi itu. Dalam masa yang sama saya menyedari kedudukan saya yang hanya biasa-biasa. Tetapi saya mempunyai satu cita-cita bahawa perubahan perlu berlaku. Jadi daripada situ pelbagai cabaran lah, cabaran halangan yang saya lalui. Dalam organisasi ini kita panggil bottom up. So bottom up ni memang tak ramai yang mampu buat bottom up. Sebab ia akan melalui satu pengalaman yang menguji minda dan jiwa. Right. Walaupun tujuan perubahan itu adalah bukan untuk diri sendiri tetapi untuk kesemua, memberi manfaat pada semua. Namun begitu disebabkan oleh kekuatan sosial emosional sebenarnya. Kekuatan sosial emosional tu yang membuatkan saya teruskan. Masa tu saya tak tahulah istilah social emotional ni. Bila telah di coach oleh master coach, baru saya tahu inilah yang dikatakan social emotional ni kan. Dan juga coach Ahmad Kamil pun sempat coach saya juga masa tu. Beliau pun dapat melihat bagaimana ianya berlaku. Daripada situ macam master coach sebut tadi, capability dengan capacity sama dengan kompetensi. Rupanya hanya sekadar kompetensi daripada luaran tu, kursus-kursus yang banyak belum mampu membuatkan individu tu untuk bergerak lebih lagi. Dia adalah perlu daripada dalaman. Yang master coach sebut tentang resilience tu tadi. Ia perlu daripada dalaman tu tadi. Bila dalam tu ada kekuatan yang sungguh, memang kuat sungguh, walaupun luaran ni cakap macam mana pun dia tetap akan terus determination. Dia akan terus meneruskan. Itulah dia sebenarnya. Alhamdulillah. Ini peranan coaching tu, interdevelopmental tu, inilah peranan dia sebenarnya. So alhamdulillah nampak gaya satu penceritaan yang boleh buka minda pada sahabat-sahabat di luar sana. Dia memang benda ni kena dilalui, mesti dilatih, bukan sekadar mencerita. It's not normal training, dia merupakan peningkatan tuan-tuan. Inilah kadang-kadang berlakunya loncatan ataupun loncatan paradigma. Okey, sila Cik Ahmad Kamil. Bagaimana dengan dunia Cik Ahmad Kamil pula? Saya doktor. Saya share sikit masa saya coach Cik Samsul, boleh? Boleh sila. Boleh. Boleh. Okey. Semasa sesi coaching tak lamalah sejam lebih je. Saya dapati Cik Samsul ni dia punya capability dia amat tinggi. Bukan tahap dia untuk memikirkan idea-idea yang dia ada tu. Dia sepatutnya ada di lebih atas lagi. Itu maksudnya orang yang ada potential disekat oleh struktur sosial dalam organisasi. Sepatutnya idea tu dikeluarkan oleh ketua atau bos dia. Itu saya cakap Cik Samsul. You don't belong there. You belong somewhere else. You belong somewhere else because you ada benda yang orang lain tak ada. You orang yang you kata orang biasa-biasa tadi itu sebenarnya, tapi yang you ada luar biasa. And I think now you have proven it in the outside world. Itu sharing saya pasal Cik Samsul lah. So tahniah Cik Samsul. Okey. Terima kasih. Okey.
Saya nak cerita sikit pasal pengalaman saya pula. Sila. Masa pengalaman saya kerja, ada satu kaedah kita buat kerja pakai manual yang memerlukan kerja 14 orang dan 14 hari untuk siap report. Ya. Saya cakap pada masa tu saya habis belajar sistem analisis. Saya cakap kita ni era komputer. Mesti ada cara yang kita boleh cepatkan proses pembuatan report tu. Ya. So saya pun dengan seorang kawan buat program tu sebagainya. Dan apabila program tu siap, kerja nak buat yang 14 hari 14 orang tu boleh diselesaikan dalam 2 hari 2 orang. Masya-Allah. Hebat. Sebab kita pakai bukan komputer, kita pakai mainframe server komputer bank. Besar tu. Laju dia punya print, dia punya processing, masya-Allah. Mainframe. Siap tu saya pergi lapor pada ketua saya. Dia ucapkan tahniah. Tapi immediate boss saya marah. You saya tengok 2 minggu lepas apa you buat ni kat komputer ni? You kerja, you mengurus pengurusan kredit pelanggan kita. You buat apa? Mungkin saya pun silap tak beritahu dia. Tapi bigger boss, department head, dia ucapkan tahniah. Terima kasih sebab menyelesaikan. Jadi maksud dia macam mana? Supaya bila saya fikirkan balik, saya pun ada satu benda yang lebih hebat pada orang lain. Satu jabatan 20 orang pegawai pun tak pernah fikirkan nak buat benda ni. Nak bantu proses kerja itu bertambah baik. Ya. Di situ yang saya share lah. Dan Alhamdulillah. masa saya kerja sebagai seorang financial consultant, controller, ada isu yang mengatakan kontrak baru dapat. Ada isu yang kata sama ada kita nak beli peralatan bulldozer, all those things lah. Ataupun sewa. Dia orang terus beli. Dalam mesyuarat saya cakap, kita kena decide nak sewa atau nak beli. Ya. Memandangkan syarikat baru tubuh and the first project. Saya cadangkan baik kita sewa dulu, lease dulu. Tapi ialah siapa saya? Yang saya cakap tu dengan financial director. Itu yang saya kata, ada kekangan. Kadang-kadang idea kita tu dihalang, dibantu. Bukan nak cakap idea saya betul, tapi tak dimuafakatkan dalam mesyuarat apa jalan terbaik untuk menguruskan sesuatu benda, projek ke, pengurusan organisasi dan sebagainya. Itu sharing saya yang bila saya dah buat belajar coaching, tak ada we. Masa tu dengan dalam company tu adalah I and you. Saya pekerja, dia director. Itu sharing saya. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, tajuk dia mudah saja hari ini. Okey, coaching boleh membantu meningkatkan kualiti kompetensi seseorang. Apa yang disampaikan oleh Cik Ahmad Kamil dan Cik Samsul, a real life, a real experience yang tuan-tuan tak akan boleh dengar. Sekarang ni mereka terbuka menceritakan sesuatu yang mungkin dulu tersembunyi. Ini yang dikatakan tersirat dan tersurat. Apabila yang tersirat dan tersurat, mungkin tuan-tuan ada depan-depan saya ni, mungkin mendapat sikit aktibar, ada sikit perasaan, if you are willing to share, I ever welcome. Let me see, saya tengok siapa yang masuk sini, yang baru masuk. Kita punya seorang usahawan dan juga seorang trainer. Okey, iaitu Radin Hatta Abdullah. Alright, selamat datang Tuan Radin. Ini usahawan ni. Mungkin Tuan Radin ni masuk, kita lebih kurang lagi 10 minit ataupun 5 minit kita akan stop. Jadi apa Cik Radin dapat sempat dengar tadi, kalau Cik Radin nak pencerahan, better right now so that we can share now. Jadi I can discuss together with my panel of expert. Jadi kita pergi peringkat yang ketiga dan seterusnya. Soalan dia, kompetensi ini adakah sesuatu yang kita rasa memenuhi permintaan pelanggan ataupun kompetensi itu sesuatu yang kita rasa perlu ditingkatkan? Sebab ingat apa yang Cik Kamil cerita tadi, kadang-kadang SOP yang diberikan tu tadi menyebabkan terbantut kebolehan kemampuan dia maju ke depan. Sebab Cik Ahmad Kamil kata sistem, right? So you tak boleh override other people in your opinion. Dan organisasi yang terbesar di US dan sebagainya, dia panggil DDO, dia panggil Deliberately Developmental Organization, yang menggunakan konsep 3C yang saya cakap tu, capability, capacity dan kompetensi. Apa yang dia buat, dia membenarkan staff dia buat sesuatu untuk kebaikan, as long as they improve what he's doing now. Dia tak payah pakai uniform dan sebagainya. Dan orang-orang begitu memanglah terpilih. Dan sekiranya sistem yang sedemikian boleh dikena pakai, maka kitanya kompetensi dia tak akan duduk tetap satu tempat tuan-tuan. Dia sentiasa berkembang. Sebab orang yang ada high kompetensi ni sebab dia punya tingginya capability dia. Because capability social sebenarnya ada 5. Capability dia ada bentuk, cognitive dia ada 4 pasal. Jadi dia sebenarnya tu berubah dan berkembang. Sekiranya apa yang kita dengar balik yang disampaikan oleh dua-dua orang kita punya panel tadi, rupanya dia orang menceritakan sesuatu
Yang kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh faham. Berapa perubahan berlaku daripada dalam diri, tuan-tuan. Bukan di luar. Dalam diri dia orang. Maka rupanya kompetensi bermula dari dalam hingga keluar. Sebab itu saya selalu kata dulu, kecantikan bermula dari dalam, menyinari ke seluruh alam. Jadi apabila terkeluarnya sesuatu yang tersimpan di dada kita, dan bila kita zahirkan sesuatu dengan penuh, orang kata fokus, dengan penuh orang kata keyakinan, maka berlakulah apa yang kita katakan, lonjakan paradigma. Yang mana dia boleh melihat sesuatu dari berbagai kaedah. Dia boleh lihat sesuatu yang telah berlaku atau tekan konten. Dia melihat sesuatu daripada hubungkan. Bayangkan Cik Ahmad Kamil dan juga Cik Samsul cerita tadi bagaimana hasil kita tadi ada satu elemen kita panggil relationship, iaitu hubungan dia dengan buah dia. Right? Hubungan dia cukup cantik. Tetapi hubungan tu kalau boleh diguna pakai lagi, boleh meningkatkan lagi kompetensi. Dah dua. Yang ketiga ialah hasil dia, apa yang diberi kepada dia, apa pengalaman dia ada, dan pengalaman dia mengenali buah dia menyebabkan dia buat sesuatu yang terbaik. Daripada 2 minggu dia buat dalam masa 2 hari. 2 hari itu tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu kecekapan. Iaitu berlakunya perubahan kompetensi dia. Sebab mini making dan pemikiran dia dah berubah. Maka ketiga-tiga ni tadi, kompetensi dia iaitu satu kompetensi dia dari sudut contextual. Kedua, proses yang dia buat sekarang ni. Kalau dah 12 hari, dia buat 2 hari. Yang ketiga, hubungan antara dia dengan buahnya. Dia melihat balik daripada satu sudut, luaran dan dalaman, maka berlakulah kita katakan transformasi di dalam melaksanakan sesuatu tugas. Kadang-kadang zahir yang kita katakan destructive technology. Ini buat permulaan yang saya ingin bincang. So ada siapa-siapa nak sangkut, nak sambung lagi antara Cik Ahmad Kamil dengan Cik Samsul? Sila, saya open. Cik Ahmad Kamil. Baiklah, hasil daripada pengalaman kerja saya yang pada masa itu bukan hanya saya sedar sebagai developmental coaching, emotional ataupun kognitif. Tapi bila saya playback, saya ingat balik, rupanya itu yang berlaku sebenarnya. Itu yang membuat saya sekarang di sini sebagai satu peserta dalam satu network marketing yang saya rasa insya-Allah dan yakin boleh membantu saya ke arah transformasi the whole team. Tim-tim di bawah saya, ahli keluarga, tim-tim member saya merasa perubahan tu, merasa dia punya relationship dia tu. Sebab sebagai seorang as a leader, team network leader, saya tak cakap pasal diri saya cakap pasal tim saya. Dan dalam konteks yang lebih besar, organisasi saya dengan tim-tim lain. So di situlah kegunaan dia yang bila kita dapat merasa perubahan tu dalam diri kita, kita boleh rasa. Kadang kita berubah pun orang tu dah berubah cara dia fikir, cara cakap saya pun tak tahu. Itu bukan hal saya nak bercerita kat orang yang saya dah berubah. Orang nak kata berubahlah. Tapi saya tahu apa paksi saya, iaitu emotional, social emotional dan kognitif yang sentiasa saya pegang sebagai satu panduan saya untuk membangun bersama-sama dengan team leader kita, saya punya team members. Itu yang saya punya, apa yang saya buat sekarang ni. Okey, terima kasih. Saya tengok ni komen yang diberikan oleh saudara Radin. Radin Hatta Abdullah menyatakan, when turbulence is so strong, dictatorship is the answer. Bila menggunakan kataan turbulent, kalau dulu cakap VUCA, alright, itu American. Tapi British dia panggil tuna. T, turbulent. C, uncertainty. Alright, tuna. N, tuna. N is talking about the future. And A, ambiguity. Alright. So benda ni apabila berlaku turbulent, maka di situlah kita akan meletak pada tahap kitanya developmental mesti strong. Turbulent ni internal resilient kita perlu ada for the survival. So at last what happened? You have to decide whatever you wanted to do. Like Cik Ahmad Kamil now, I decide to take up and do on my own. Macam mana Cik Samsul decide, that's what I wanted to do. Okay. Sekarang ni kita dah cakap lebih kurang, saya ingat berapa minit? 40 minit ada? Cuba tengok. Saya tak dapat melihat di sini berapa minit kita cakap. So saya buka lah soalan. Terima kasih Cik Radin for your comment. Daripada Cik Rahman, Edi Arif Fadli, kalau ada soalan sila kemukakan, dan semua Cik Ahmad Tarmizi. Please Cik Muhammad Hatta, please share as much possible to your friend, because saya tahu mungkin saya akan masuk benda ni ke dalam YouTube, right?
So Cik Radin, Cik Ahmad Kamil dan juga kepada kita punya Cik Rahman Syafiee. Sekarang ni saya akan masuk benda ni ke YouTube. Tuan-tuan please subscribe my YouTube, you can get more information. Okey, berhubung apa yang saya cakap sekarang ni, banyak benda yang kita nak cakap, tapi kita cakap within the constraint of time limitation yang kita ada. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat, ada setengah orang tu saya hantar direct. Kita akan buat special course, right? Survival in the period, survival in the current period of the year 21. Saya buat lebih kurang 2 jam setengah. Kita charge about $40 sahaja. Jadi kalau tuan-tuan berminat, sila hantar direct message kepada saya dan saya akan maklum kepada yang berminat dan tarikh akan ditentukan. Beberapa orang usahawan pun dah bagi indikator. Hanya $40 saja tuan-tuan dan puan-puan, kita akan cerita teknik dan go direct to your experience seperti benda perkara sahabat-sahabat kita lalui sini. Okey, sebelum saya tamat ni tuan-tuan dan puan-puan. Apa Cik Samsul boleh cerita hasil perbincangan kita selama 30 minit ni? Apa yang terbaru? Emergence knowledge pada tuan, sila. Okey, cuma kita perlu sedarilah apa kepentingan coaching ni. Saya spesifikkan pada interdevelopmental lah. Okay, sebab saya adalah produk interdevelopmental. Jadi of course interdevelopmental lah. Kadang-kadang dengan knowledge yang terlalu banyak. Sekarang ni knowledge tu terlalu banyak. Banyak sangat knowledge. Sehingga sampai satu tahap kadang-kadang kita dah rasa macam dah belajar banyak benda dah kot. Tapi kenapa tak bermula? Nak bermula kenapa tak boleh? Itulah sebenarnya peranan coaching. Dan apabila apa tuan yang komen tadi apa Radin Ya. Turbulence occur kan. Turbulence occur, dictatorship is the answer. Itulah yang kita kata present moment tu. Bila berlaku senario tu dengan dictatorship, sebab tu tentera ni cara yang begitu. Ya. Bila berlaku darurat kan apa semua kan, memang kena buat macam dictator lah. Satu hala. Tapi bila senario berbeza dah bukan turbulent, tak bolehlah guna dictator. Kan? So maksudnya bila setelah saya melalui coaching ni, boleh nampak dia punya perbezaan bila masa nak guna ni, bila masa kan keutamaan apa yang perlu buat pada waktu ni. Dia nampak lebih jelas, lebih nyata. Begitulah. Okey, sikit saya tambah saya berikan Ahmad Kamil. Berapa berlakunya penambahan tool-tool untuk membantu you menjalankan tugas lebih efektif? Cik Samsul. Alright, sekarang you ada coaching, you ada mentoring. Alright, you ada lecturing, teaching dan you boleh buat konsultasi dan you buat mentoring. Bertambah, right, secara tak langsung bukan saja you mengetahui tapi meningkat kali the how. Because those who know the how can bear, those who know the why can bear any how. Baru dia tahu keperluannya bagaimana, maka sebab tu why tu tak ada dah. Sebab the big why dah diberi jawapan masa dia mengikuti khusus developmental coaching. Begitulah pada Cik Samsul. Bagaimana Cik Ahmad Kamil? Baik, terima kasih. Saya nak cakap pasal benda-benda yang berlaku dah recently kan. Even masa kita cakap pasal VUCA ke, tuna ke, sebenarnya benda tu dah ada. Cuma masa nak berlaku saja. Dipanggil dalam developmental coaching unceasing change. Kita leka. Bila kita perniagaan kita duit banyak, kita leka. Kita tak nampak satu yang akan turun. Quran pun katakan ada masa senang, ada masa susah. Itu dia. Tapi kita boleh pandai bercakap, you are wiser after the fact. Tapi kalau kita fikir sekarang ni adalah adalah peluang untuk orang yang dulu jatuh untuk bangun. Bukan semua orang jatuh. Yang dulu bekerja sekarang tak kerja betul. Yang dulu tak ada kerja sekarang dah ada kerja. Dalam banyak bidang. Jangan cakap usahawan susah pasal mungkin you kena tukar business model dan sebagainya. Mungkin nilai value proposition dah tak kena dengan market keadaan sekarang. Mungkin kita kena tukar tu. Itu dia nama unceasing change, kita tak jumpa. So sekarang kita dah pandai. So the next change kita kena bersiap siaga lah. Itu yang saya belajar. Saya ingat balik dalam coaching, dalam proses punya thought form, unceasing change. Saya ingat tetap akan berlaku. Kita susah ke, kita senang ke, kita kaya, kita politik stable tak stable, ia akan berlaku. Cuma kita bersedia ke tidak. Itu sharing saya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita tamat, saya ingin mengucapkanlah terima kasih pada sahabat-sahabat yang kita dapat mengikuti percakapan kita tadi. Pertama sekali Cik Ahmad Tarmizi,
Terima kasih Cik Rahman Syafi'i daripada Ipoh, Cik Arif Fadli, saya ingat mungkin daripada Kelang ataupun Shah Alam, termasuk dan juga kepada Nabil Farabi, Radin Hatta, masuk juga. Saya ingat Cik Radin, banyak benda Cik Radin boleh kupas ni. Saya tahu mengapa Cik Radin berdiam diri, sebab pemikiran Cik Radin tengah berfikir. Mungkin selepas ini pun Cik Radin boleh tulis lagi. Jadi saya ingat sampai masa yang kita kena stop dekat pukul 1 dah sekarang ni. Saya ucapkan terima kasih kepada kita punya orang kuat, iaitu dua-dua panel kita ni yang ada very good pengalaman, yang ada very good personality, yang mana unthinkable lah perubahan berlaku daripada orang yang engineering, orang yang pure financial boleh cakap benda yang kita kata social emotionally accepted. Dia reflectkan dia punya kematangan dalam pemikiran, kematangan daripada sudut katakan social emotional. Dan insyaAllah petang ni tuan-tuan dan puan-puan, dan saya jemput lagi lah kalau tuan-tuan dan puan-puan dua-dua kita panel ni ada masa, saya akan hantar juga dan sambung dengan orang lain. Iaitu peningkatan apa yang kita cakap tadi, iaitu kita akan cakap kompetensi di dalam satu bidang-bidang yang tertentu. Kalau ini kita pergi general, kita pergi mungkin daripada segi perniagaan, right? Apakah yang dikatakan kompetensi di dalam perniagaan? Ataupun kita boleh ubah daripada kompetensi, kita cakap what's next in our business, right? What's next in our business, itu tajuk dah. What's next in our business. So Cik Samsul, Cik Amir Kamil, get ready. Around 5:20 kita akan on. Saya jemputlah Cik Muhammad Hatta, Cik Radin, Cik Radin Hatta, Cik Rahman Syafi'i, termasuklah dengan Eddie Arif, termasuk dengan Cik Ahmad Tamizi. Come and join with me, alright, at 5:20. Dan benda ni semua tuan-tuan akan masukkan di YouTube. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf silap cakap, laju cakap dan sebagainya. Itu semua kelemahan saya, manusia biasa. Tapi bukanlah senang tuan-tuan dan puan-puan nak buat kupasan yang telah kita lakukan tadi kalau tidak cukup pengalaman dan pendedahan yang ditunjukkan dua-dua orang panel kita ini sebagai a real time, story. What happened to them 5 years, 10 years, 15 years ago. Jadi saya ucapkan terima kasih yang dapat datang ni. Jadi kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dalam saat ni kita boleh sembang lagi. Tetapi tuan-tuan yang ada di live di sini, saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan petang ni 5:20. Jangan lupa, please share what you see now, share so that bring also your friend to see more interesting topic we will discuss petang ni, lebih kurang 30 minit also. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.